Selamat tengah hari semua, bertemu lagi kita di Ringkas edisi 11 Mac 2021. Kita teruskan dengan perincian ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas terus menggesa penduduk Sarawak yang belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dengan kadar yang segera. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, perkara ini penting bagi memastikan program vaksinasi berkenaan dirancang dan dilaksanakan dengan lebih berkesan memandangkan proses tersebut agak rumit. So that is another issue that we have to make sure that the next phases 2 and phases 3, where there are almost 2 million Faucian to be vaccinated, is a massive exercise. So this Friday we're going to get report from all the residents on how their preparation are. It's not very simple, it's a very complex. Sehubungan itu, katanya lagi, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah menyediakan dana bagi persediaan Sarawak untuk pembelian vaksin COVID-19. Ujarnya bagi fasa kedua vaksinasi COVID-19 akan diberikan kepada penduduk yang berumur 18 tahun ke atas dan dijadualkan pada bulan April dan berakhir pada bulan Ogos akan datang. So dalam masa yang sama, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah menyediakan dana untuk membolehkan Sarawak membeli vaksin sekiranya kita nampak ada masalah untuk pembekalan vaksin dan kita dapat bekalan vaksin dari supplier itu. So that we hope by that effort, then we hope to be able to reach our target. Ugah berkata demikian ketika ditemui media semasa lawatannya ke Bilik Gerakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Kampung Teringgus, Bau pada Rabu. Laluan sementara atau jalan alternatif di tebing sungai Kampung Hilir Serian sudah siap dibina. Ia dibina bagi memudahkan penduduk kampung yang terjejas akibat kejadian tanah runtuh baru-baru ini untuk pergi ke Bandar Serian. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Serian yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur, Jepun, Korea Selatan dan Taiwan, Datuk Seri Richard Riojaim telah meninjau kawasan tersebut. Beliau diberi taklimat oleh Timbalan Setiausaha Majlis Daerah Serian, Colin John Sitin, berkenaan tindakan yang sudah diambil. Beberapa tindakan telah diambil dan salah satu daripadanya adalah dengan membina jalan alternatif tersebut. Tanah runtuh yang berlaku baru-baru ini dikatakan berpunca daripada hujan lebat yang menyebabkan hakisan tanah. Gaji dan allowance ahli parlimen dan senator perlu dibayar walaupun parlimen tidak bersidang kerana tanggungjawab mereka di luar Dewan berjalan seperti biasa. Justru Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata tidak timbul isu ahli parlimen atau senator tidak menjalankan kerja ketika parlimen tidak bersidang dan gaji mereka perlu dipotong. Soal ahli-ahli yang berhormat itu tidak buat kerja tak timbul sebab 222 ahli parlimen di Dewan Rakyat dan 66 orang di Dewan Negara, mereka menjalankan kerja mereka di luar Dewan, bukan dalam Dewan. Ini harus diterima. Dan jika ini tidak dapat kita gambarkan, maka salah tanggapan itu. Oleh itu, tugas mereka di luar Dewan berjalan terus. Tidaklah wajar dipotong allowance atau gaji mereka. Kecuali mereka sendiri mengatakan, potonglah gaji saya sekian banyak. Ini persoalan perundangan. Beliau mengulas kewajaran gaji dan allowance ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara dipotong memandangkan Parlimen tidak bersidang buat masa ini. 12 Januari lepas, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan pengisytiharan proklamasi darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos sebagai langkah proaktif membendung pandemik COVID-19. Bagaimanapun, baru-baru ini Istana Negara dalam kenyataannya menyatakan Al-Sultan Abdullah menzahirkan pandangan bahawa Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat berkuat kuasa pada suatu tarikh yang difikirkan sesuai. Rincian seterusnya.
Majikan diberi tempoh sehingga 31 Mac ini untuk menjalankan saringan COVID-19 terhadap pekerja asing masing-masing di negara ini. Kata Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, tindakan akan diambil terhadap majikan yang masih gagal berbuat demikian selepas tempoh berkenaan. Sebelum ini, program saringan COVID-19 bagi pekerja asing dihadkan kepada 6 negeri dalam kategori zon merah. Namun melihat keberkesanan program itu dalam membendung penularan pandemik berkenaan, kerajaan memutuskan ia diperluaskan ke semua negeri. Program saringan itu dilaksanakan perkeso dengan kerjasama klinik-klinik swasta di seluruh negara. Sementara itu, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri mengenal pasti seramai 30,000 pekerja asing tanpa izin di bawah pelan rekalibrasi merangkumi program rekalibrasi pulang dan program rekalibrasi tenaga kerja. Pelan itu diperkenalkan supaya kerajaan mampu mengesan pekerja asing yang tidak sah bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Seramai 223,923 individu dalam kumpulan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah menerima dos pertama vaksin setakat Rabu. Sarawak merekodkan angka pemberian vaksin tertinggi dengan 28,194, diikuti Selangor 24,211, Kuala Lumpur 20,510 dan Sabah 18,670. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, seramai 17,476 individu di Johor, Perak 17,450, Pahang 17,434, Kelantan 14,982, Kedah 14,200, Terengganu 13,070 dan Negeri Sembilan 10,741. Sementara itu di Pulau Pinang pula seramai 9,811 individu, Melaka 6,258, Perlis 5,241, Putrajaya 3,337 dan Labuan 2,338. Pada 24 Februari lepas, program imunisasi itu dilancarkan dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjadi antara individu terawal menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech. Varian COVID-19 di United Kingdom yang dikesan di 47 negeri di Amerika Syarikat telah dikaitkan dengan kematian yang jauh lebih tinggi. Kajian yang diterbitkan dalam jurnal BMJ mengesahkan lagi bukti yang menunjukkan bahawa varian dikenali sebagai B117 itu sangat mudah merebak, malah mungkin lebih berbahaya. Pengkaji mendapati individu dijangkiti varian tersebut berdepan di antara 32 dan 104% kecenderungan untuk meninggal dunia berbanding individu dijangkiti varian terdahulu. Dalam populasi yang kebanyakannya belum divaksinasi, risiko kematian akibat varian tersebut masih rendah. Namun penyelidik memaklumkan kadar kematian kini semakin meningkat dari 2.5 hingga 4.1 bagi setiap 1,000 kes yang dikesan. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini dan pastikan anda tidak terlepas perkembangan semasa di utama jam 8 malam setiap hari hanya di saluran 122 Astro dan My Freeview. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat semua.